Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi sirah para rasul. Bulan lepas kita berhenti pada membincangkan tentang yang saya ingat saya tu kita sebut tentang konsep air pressure kan, yang bila mana ada hadis sebut tentang angin yang sampai kepada kaum Nabi Hud itu dia sebesar lubang jarum. Okey, pressure itu. Kemudian pada muka surat 139 itu Imam Ibn Katsir datangkan beberapa dalil lah yang mengenai kisah itu. Saya kira kita boleh sambung terus kepada muka surat 140 lah. Kita masuk kepada Nabi yang baru, bukan Nabi baru apa, masuk kepada Nabi yang seterusnya. Malam ni muka surat 14, bab 14 141, iaitu Nabi Saleh alaihi salam, insya-Allah. Kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam ni menarik juga sebab kisah tentang bagaimana penduduk kaum umat Nabi Saleh yang tak mau menerima Islam, tak mau menerima kebenaran, alasan yang mereka gunakan itu. Itu yang seronok, bukan itu yang menariknya itu, pengiktibaran dia itu. Kita insya-Allah kita tengok. Saleh alaihi salam ialah nabi kaum Samud. Mereka merupakan kabilah yang popular yang dikenali dengan nama Samud. Istilah itu diambil daripada nama abang mereka, yakni Samud, saudara Judais. Kedua-duanya ialah putera Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Kalau tuan-tuan perasan daripada nama ini, penduduk Samud ini ataupun kaum Samud ini datang juga daripada keturunan kaum Ad yang kita dah bincang bulan lepas tu. Okey, baik. Mereka adalah bangsa Arab asli yang tinggal di daerah bebatuan antara Hijaz dan Tabuk. Rasulullah SAW pernah melalui daerah tersebut ketika baginda berangkat ke Tabuk bersama beberapa orang Muslim yang menyertai baginda, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Kaum Samud ini datang setelah kaum Ad. Kaum Samud juga menyembah berhala seperti mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang hamba dan rasulnya dari kalangan mereka sendiri, yakni Saleh bin Abid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Saleh menyeru dan mengajak mereka agar menyembah Allah Ta'ala semata-mata, Tuhan yang tiada sekutu baginya. Tuan-tuan perasan tak? Bila kita baca kisah para rasul ni, mesti ayat ini yang Ibn Katsir akan sebutkan, iaitu para Nabi akan menyeru agar menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, tiada sekutu baginya. Kerana apa ayat ini disebutkan? Bukan para Nabi ini mengajak untuk menyembah Allah, tetapi mengajak untuk tidak menyekutukan Allah. Sebab kefahaman tentang adanya Allah itu sebagai Tuhan adalah dah ada dalam kalangan mereka. Sebab tu ada perbincangan tentang konsep tauhid. Hari ini dibincangkan secara mendalam lah, golongan salaf dengan tauhid tiga mereka, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalaulah katakan rububiyah sahaja, bermaksud rububiyah itu sudah ada pada mereka ni, iaitu mempercayai Tuhan itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Tuan, pemilik, pencipta. Memang mereka mempercayainya. Quran menyebutkan, tanyalah mereka siapa man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang buat langit dan bumi, la yaqulanna Allah, mereka akan jawab Allah yang buat. Memang sebab tu kalau kita baca sirah-sirah tentang sejarah-sejarah dulu kan, tiba-tiba kita dengar Abu Jahal lah, Abu Lahab lah, apa semua disebut wallahi. Bila mereka boleh sebut nama Allah pula? Yes, mereka memang kenal Allah dah. Dan mereka meyakini memang Allah Ta'ala yang buat langit, bumi semua ni. Tetapi problem dekat mereka tidak ada uluhiyah yang datang kemudian itu, iaitu mengesahkan Allah tu. Wahada yuwahadu tauhidan. Itu disebut seluruh dia begitulah, disebut sebagai sulasi mujarrad itu. Wahada, mengesahkan. Yuwahidu tauhidan. Itu tauhid itu keesaan, pengesaan. Menafikan yang lain, kena ada yang tu. Kemudian datanglah asma wa sifat, dan begitulah sifat 20 pun secara dasarnya membincangkan benda yang sama lah, tentang keesaan Tuhan. Cuma dia lebih mendalam berdasarkan zaman, keperluan zaman.
pecahan kepada sifat nafsiyah, salbiyah, kemudian bincang tentang qadim, apa yang dikatakan qadim itu. Qadim itu sebagai para ulama di alam kita ni tak boleh diterjemah dalam bahasa Melayu. Nak habaq kata qadim tu tak erti nak habaq, kena kata qadim. Allah Taala itu qadim. Sifat tu. Kalau kita tauhid Jawi yang lama ni banyak cerita bincang. Kemudian apa nama kitab-kitab yang budak-budak kita duk ngaji di pondok-pondok kan, perbincangan tentang ilmu tauhid. Satu perbincangan yang dalam yang saya kira kalau kita ada ruang dan kesempatan untuk melazimi tuan-tuan guru di pondok-pondok ni, pilah pasal sedap, huraian itu dalam. Okey. Adapun kita tidak menafikan yang pembahagian 3 ini pun ada sumbangan dia. Okey. Asalkan kita tak salah faham. Itu poin dia. Kita ni kalau dapat ilmu yang betul sekalipun, kalau kita salah faham jadi salah. Kan? Pisau bagi kat orang chef dia masak bagi kita elok-elok. Bagi kat pembunuh dia akan bunuh orang. Begitulah. Baik. Maka tuan-tuan, depa ni faham dah. Sebab tu dalam konsep la ilaha illallah pun perbincangan dia dalam lagi. Dia bukan la ilaha tu bukan sekadar nafi saja. Dia sebab kalau kita kata nafi isbat illallah bermaksud dia ada nafi mutlak dengan nafi satu lagi tu. Kalau kita kata tiada Tuhan selain Allah, seolah-olah yang lain pun Tuhan juga. Tidak, yang lain tu tak layak disebut Tuhan langsung. Hanya Allah saja mutlak. Tapi itu dalam sangatlah tuan-tuan. Yang tu dia lebih kepada tauhid. Saya seronok bila saya cerita bab ni pasal ada kitab apa saya tak ingat nama tu. Tak sampai dah. Qaridatul Bahiyah kan nama kitab tu. Kitab tentang perbincangan tauhid lah. Qaridatul Bahiyah fi ilmi tauhid. Kitab matan ni lah. Tapi penulis itu dia susun kitab tu, kemudian dia buat nazam, buat macam syair. So budak-budak kena hafal dalam bentuk syair. Sedap tuan-tuan, saya tak erti suara kita tak sedap, tapi tuan-tuan buka contoh cari, sedap. Maknanya anak-anak kita yang mengaji di sana ni, kebanyakan di Fatani masih kuat sekarang. Mereka melagukan, yang mereka lagukan itu adalah matan kepada kitab tu. Dia jadi nazam lah, jadi macam syair kan. Wahyal qidam bi dzati fa'lan wal baqa qiyamuhu bi nafsihi niltal tuqa. Panjanglah. Tapi bunyi dia tu macam tu lah. Tapi lirik itu adalah lirik yang dikatakan lirik itu adalah konten tauhid tu. Maknanya saya pun duk belajar-belajar dengar, saya kata ya Allah, bila buat lagu ni kita cepat faham. Wazitu sama sifatan nafsiyah summa taliha khamsatun salbiyah. Dinamakan sifat itu nafsiyah, kemudian berpecahlah ia kepada 5 sifat salbiyah. Maksud bahasa Melayu dia. Tapi dia buat lagu, budak-budak duk melagukan sambil melagu sambil dapat dalam dia apa. Itu saya dah fikir budak-budak sekolah agama ni kan, patutnya matan-matan yang macam ni kena apply buat masuk dekat sekolah-sekolah agama balik. Okey, macam matan jurumiyah. Matan jurumiyah. Perbincangan tentang ilmu nahwu sorah ni lah kan, tentang pembarisan kata-kata itu. Hari ni kita tahu bahasa Arab komunikasi, boleh bercakap. Tapi bila nak buka kitab Arab yang tidak ada baris, kita tak erti. Bahkan saya sendiri pun tak pandai sangat. Sebab apa? Pasal kita tak pandai ilmu yang kata ilmu pembarisan ini. Ilmu i'rab ini, perubahan baris di belakang ni. Dalam matan jurumiyah dia ajak mansub, majrur, dia ajaklah. Okay, bila mana alamat nasab dari mana, alamat majrur dari mana. Tapi benar tu dia ada lagu dia pula. Orang hafal dalam bentuk matan jurumiyah ada lagu dia pula. Jadi saya fikir anak-anak kita kan, kalau tuan-tuan ingat zaman di sekolah dulu, kita sekolah Arab kan, kita akan baca Asmaul Husna kan, kemudian zikir munajat. Saya tak tahu lah, tak mau nak dengar dah. Kalau kita ingat boleh kan zikir munajat yang Fasubhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal arsy fardum muwahhadu. Lama tak dengar itu. Kan lah ni korang dah kan. Tak tahulah kot tuan-tuan di sekolah dah dengar lagi, tapi kami dah korang dah dengar. Bila kenal balik kecil-kecil dulu, banyak zikir-zikir munajat kita kan. Sekarang ni kita tambah lagi di sudut matan yang kita nazam, yang kita syair ni, yang dalam dia ada konten, biar budak kita dapat lagu yang sedap dan dapat juga apa nama ni ilmu. Di Aceh ya, yang ada orang buat lagu tentang Nabi tu. Saya tengok di YouTube baru kemarin, dia tukar rentak jadi rentak disco. Punya dahsyat. Lagu tu sedap. Bandung Nabi Bitaturi Wahid Tolan
Dua limung yang tersebut dalam Quran, pertama pun ulun susun Nabi Adam, jangkung intu bandung tengku wandung insan. Allah yang kedua hai saudara Nabi Idris, lam syiruga dalam matanya top iblis. Piut Nabi Nuh mata sepot kepekot kapai, kepadan kenan bala tentera jenih bekai Allah. Sambunglah. Piut Nabi Hud limung salih kan Ibrahim, nyandat murah dengan sejahtera berangui halim. Sedap tuan-tuan. Rupanya muzik tu diambil pada nazam-nazam yang macam ni ya. Dalam lagu tu dapat cerita. Meskipun bahasa lain tapi kita boleh ubah bahasa kita lah. Dulu ada lagu Aceh, Ubat Hati 5 Perkara. Tuan-tuan ingat tak? Ombok hati ikut ada 5 perkara, kapen pisan mocok Quran lan maknane, kapen pindu solat wangi lah konono, kapeng telu wong kam soleh kumpulono, kapeng papat witigeru ikam gui, kapeng 5 zikir wangi inkam suwi, salah sawijine siapa bisa molokoni, mugi-mugi Gusti Allah menyembah dani. Ubat hati 5 perkara. Sekarang korang dah, saya rasa zaman sekarang ni kita kena ada pengisian tu balik. Saya bincang dengan guru-guru di sekolah saya. Sekolah saya banyak membingat bahasa Arab. Saya kata matan-matan yang lama, yang ada nazam yang macam ni, budak-budak kita kena buat balik. Lagu kan lepas menyasak dan serama tu kan, daripada, bukan kita nak kata asma husna tak bagus, bagus sebagai zikir, sebagai nak ingat nama-nama Allah. Tapi apa kata satu masa kita ubah pula, instead of yang tu kita buat masuk nyanyian, zikiran, syairan yang ada konten ilmiah dalam dia tu, matan terus kan. Tuan-tuan kalau tuan-tuan guru-guru di sekolah, tuan-tuan apply bagi anak-anak tuan di sekolah, daripada masuk dah benda ni. Sebab khazanah ilmu dalam bahasa Arab terlalu besar. Saya ingat dulu lecturer saya Dr. Omar Muhammad sebut 2 kunci kepada khazanah ilmu adalah bahasa Arab. Okay, dan untuk zaman moden ni kena tambah bahasa Inggeris. Itu kunci dia. Kalau kita tak boleh 2 bahasa ni, kita tak boleh buka pintu bahasa. Sangat luas tuan-tuan. Betul. Saya cerita dengan tuan-tuan ni sebab saya main daripada latar belakang awam. Saya pure science. Saya bukan ustaz. Kemudian saya struggle untuk masuk bidang agama. 3-4 tempat kena masuk, kena keluar, barulah boleh meletakkan diri dalam bidang ini. Sebagai orang awam yang saya start kenal Arab pun umur 20 tahun, lambat. Baru saya tahu, sebab saya diperkenal orang, dia tak rasa kan. Bila kita kenal lambat, kita rasa struggle, susah nak dapat ilmu. Bila kita dah kenal lambat, baru kita tahu. Tuan-tuan tengok Dr. Daniel Zainal Abidin kan, macam mana punya power dia. Sebab bila kita kenal tu lambat, excited kita tu lebih. Sebab tu orang-orang yang dia berhijrah lambat, umur 35, umur 40 baru jadi orang surau, orang masjid, dia lagi warak daripada orang lagi awal ujian agama ni. Sebab dia rasa dah pengalaman susah, pengalaman jahil dulu ni kan. Okey, baik, saya nak cerita saya ni. Bukan cerita saya, cerita kita lah. Bila baru boleh start mengaji bab-bab ni, baru berani buka. Bila buka tuan-tuan, rupanya khazanah ilmu dalam bahasa Arab ni, ya Allahu Akbar, terlalu besar. Tuan-tuan cakaplah bidang apa pun, ada rupanya kitab. Orang duk tahqiq sekarang ni tak habis lagi. Tahqiq ni dia pergi ambil balik kitab tulisan tangan dulu ni, pergi buat computerize balik. Tak habis lagi. Terlalu banyak kitab Syiar A'lamun Nubala Imam Zahabi tu, terdepa pun tak habis lagi. Ya. Kemudian kita kata nak cari susah, ada kitab pula Ibn Jauzi, Jami'ul Usul fi Ahadisi war Rasul. Macam ensiklopedia, apa saja kita, macam Google konsep dia. Contoh tuan-tuan kata, saya nak cari tentang wuduk lah Ustaz, tapi hadis duk merata, betul tak? Duk kat sunan ni, kitab ni. Buka kitab tu, tuan-tuan tengok bab wuduk, dia bagi satu list berapa puluh hadis yang atas dunia ni tentang wuduk, duk kat tu. Saya nak cari pasal kemat lah, buka tengok belakang tu, kemat. Kemat. Masuk bab tu, berapa puluh ribu punya hadis tentang kemat, dungguk duk dalam tu. Macam Google. Maknanya Google ni dah ada lama dah. Konsep appendix orang panggil, dah ada lama dah ulama kita buat. Jadi khazanah itu kita kena teruskan. Baik, saya sambungkan lah, pasal kita kena berhenti awal. Saya minta maaf terlajak. Maka tuan-tuan, Nabi Saleh menyeru kepada penyembahan kepada Allah semata-mata. Sama Nabi apapun, termasuk Rasulullah SAW. Dia sebab apa orang jahiliah tak boleh suka dekat Nabi bila Nabi kata la ilaha illallah tu, dia tak boleh terima. Sebab bila menafikan Tuhan yang lain. Bila kita baca dalam syarah, para ulama menyebutkan ada di antara mereka yang menjalankan perniagaan ketuhanan, buat patung Tuhan. Bila Nabi mai bagi tahu Tuhan itu tidak ada, bukan Tuhan pun, patung rekaan saja, maka dia pun jadi marah.
Nanti kita masuk bab Nabi Ibrahim, saya buat main cerita lelaki yang pertama yang awak masuk patung mai Kaabah, mai Mekah. Kita akan main tu saya riwayat tu, tapi saya tak mau cerita lagi pasal itu dalam bab Nabi Ibrahim. Ya, ar-rajulun man awwala yataghayyaru dina Ibrahim. Lelaki yang pertama mengubah agama Ibrahim. Dia buat masuk balik berhala. Ya. Sebab tu depa tak benda yang menggugat pengaruh, benda yang menghakis pengaruh mereka, yang menyebabkan ganggu ekonomi mereka, ganggu pendapatan mereka. Mereka akan halang meskipun benda itu kebenaran, mereka sanggup memejamkan mata. Ya. Sebab tu depa tak suka kat Rasulullah, sedangkan dalam hati depa tahu Muhammad itu tidak pernah berdusta sebelumnya, tapi depa tak mau terima. Ya. Dan seruan Nabi Soleh itu, berimanlah sekumpulan dari orang mereka, tetapi majoriti mereka tetap kafir dan ingkar. Ada yang ikut tapi majoriti ingkar. Mereka ini mencaci maki dan menyakiti Nabi Soleh, baik melalui ucapan maupun perbuatan, bahkan mereka bermaksud membunuhnya. Kita tengok ayat 142 tu. Firman Allah, wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna min jibal buyutan aminin fa akhadhathumus sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Yang bermaksud, dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustai rasul-rasul, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya, dan mereka memahat rumah-rumah dan gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara yang kuat yang menggegar di waktu pagi, maka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Kali ini kita akan bincang nanti yang memusnahkan kaum Nabi Hud dulu adalah angin yang sangat kuat. Yang ni pula disebut sebagai, dalam bahasa, nak bagi kata bahasa terkini ni, sound wave yang memusnahkan mereka. Kita pernah ada dulu jet supersonic Concorde kan. Concorde telah ditamatkan perkhidmatan tu berapa tu kan, 2002 kan. Concorde ni kerjasama antara Air France dengan British. Dia dapat menjimatkan kos perjalanan half. Dia pakai jet kan. Tapi sebab berlaku kes-kes tertentu, kes-kes kemalangan tertentu yang menyebabkan akhirnya Concorde ini ditamatkan perkhidmatannya. Dan ramai pencinta alam memang fight untuk Concorde ni jangan buatlah, sebab dia mengganggu bunyi, dan banyak airport dekat dunia yang tak benarkan Concorde landing. Sebab sonic boom itu menyebabkan kadang-kadang boleh pecah dia punya tingkap-tingkap airport. Saya tak pasti dekat Malaysia macam mana. Saya zaman tu 2002 saya baru darjah 5. Pernah landing tak tahu, saya tak tahu. Tapi banyak airport di dunia tak bagi kan. Okey. Tapi itu yang dikatakan bunyi tu. Okey, nanti kita akan bincang bunyi yang mana yang akan mai kepada kaum Nabi Soleh ni. Okey, dia bagi di sini dia umai banyak dalil. Okey, tapi kita boleh bacalah. Saya nak pergi terus pada perbincangan. Okey. Perbincangan asas dia tu. Baik. Kemudian tengok muka surat 146 ni. Dalam bab Nabi Hud ni Ibn Katsir bermain banyak firman Allah Ta'ala. Saya nak pergi kepada perbincangan dia terus. Okey, baik. Menceritakan tentang bagaimana kaum Nabi Soleh ini, Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini satu kelebihan yang tidak diberikan kepada kaum lain. Kehebatan mereka memahat gunung ganang, membuat rumah-rumah yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, yang para ahli sejarah mengkajikan bahkan rumah mereka itu boleh berputar, berpusing, sekejap di sini, sekejap di sana. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang pi merata tempat duduk. Okey, sampai tahu tu. Okey. Kecerdikan yang cukup dahsyat, tetapi kerana itu mereka menjadi sombong dan tak mau terima apa yang telah diperingatkan oleh Nabi Soleh. Okay? Kata Nabi Soleh dirakamkan oleh Allah Ta'ala, ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Tengok ayat dia tu, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Bermaksud Allah kenal dah, tapi dia perlu tambah Tuhan-Tuhan yang lain. Maka datang para Nabi ini untuk mengclearkan yang lain itu bukan Tuhan. Yang lain itu bukan Tuhan, itu rekaan belaka. Okay? Sebab tu gambar Amir Khan fikir satu dialog yang menarik bila mana di hujung tu fikir ni kata Tuhan ada dua. Satu yang betul-betul Tuhan, satu yang manusia buat jadi Tuhan. Sedap ayat tu. Okay, kadang-kadang kita bertuhankan sesuatu kan.
Dalam sistem hari ini kadang-kadang sistem kita buat benda tu, kita sendiri tak boleh lawan dia. Sedangkan kita buat dia, kita sampai tak boleh nak ubah langsung, tak boleh nak enjak langsung. Jadi susah pula yang tu. Baik. Maka tuan-tuan, kita nak pergi kepada pokok perbincangan dia. Bila Nabi Allah Soleh duduk tekan mereka ni, memberikan kepada mereka peringatan, maka Nabi Soleh tanya kepada mereka, ada tak apa-apa yang aku boleh buat dekat hampa? Mereka ni orang Arab lah. Mereka ni kaum Arab. Ya, Nabi yang Arab, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Muhammad SAW, 4 orang. Maka mereka ni bahasa Arab. Tu tengok perangai orang Arab ni. Bila Nabi Soleh tanya mereka, sekarang ni macam ni lah, ada tak anything yang aku boleh tunjuk dan aku boleh buat dekat hampa ni yang nak membuktikan yang memang ajaran yang aku bawa ni betul, dan aku ni Rasul yang betul, dan Allah Ta'ala hanya satu-satunya Esa Tuhan kita, tak ada kena-mengena dengan berhala ni semua. Bila Nabi Allah Soleh kata macam tu tuan-tuan, apa yang mereka minta adalah, itu yang nak main cerita unta tu. Okay? Mereka kata kepada Nabi Soleh, sesungguhnya hang ni kena sihir ni. Sebab apa tuan-tuan? Dalam tafsir sebut, Nabi Soleh ini antara budak harapan, orang yang mereka nak angkat jadi pemimpin mereka nanti. Nabi Soleh ni kira parti muda, orang harapan. Nanti one day dia akan jadi pemimpin. Tiba-tiba Nabi Soleh pergi lawan mereka. Sebab tu dia berkata, wahai Soleh, pergi berubat, hang ni gila ni, hang ni ada kena apa-apa ni. Ya, Nabi Soleh kata, dak, lah ni ada dah apa-apa yang aku boleh buat dan tunjuk dan membuktikan agama yang aku bawa ini adalah agama yang sebenar. Itu yang dia minta. Itu yang Nabi Soleh offer, dan dia kata kami nak tengok, kami nak unta. Kita baca tengok-tengok muka surat 48 tu, firman Allah, qala hadhihi naqah laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum wala tamussuha bisu'in fayakhuzakum kadzabun yaumin azim. Kata Nabi Soleh, ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu juga ada giliran untuk dapatkan air. Dan janganlah kamu sentuh unta betina ini dengan kejahatan yang menyebabkan kamu ditimpa azab yang besar. Cerita apa unta ni? Para ahli tafsir menyebutkan bahawa surat 49 pernah pada satu hari kaum Samud, ni cerita dia. Pernah pada satu hari kaum Samud berada di satu tempat. Lalu Nabi Soleh datang kepada mereka dan mengajak mereka untuk mengesahkan, bertuhankan Allah dan menyembahnya, menjelaskan, menasihati, mengingatkan dan menyeru mereka beribadah kepada Allah. Okay? Oleh sebab itu, kata mereka, kalaulah jika kamu dapat mengeluarkan dari batu besar ini, sambil menunjuk kepada batu besar itu, seekor unta, kaza wa kaza, begini dan begini. Mereka menyebutkan sifat-sifat unta itu. Okay? Satu hari Nabi Soleh duk dakwah mereka dah, sampai satu ketika mereka duk berimpun dekat satu kawasan. Hari ni tuan-tuan pergi Mekah boleh pergi Madain Soleh tu, kawasan lembah berbatu tu. Nabi Soleh pergi kata lah ni, sembahlah Allah, sembah Allah semua ni. Maka sampai satu tahap Nabi Soleh kata, apa yang bukti hampa nak? Tengok perangai. Mereka tak mau perbincangan akademik. Ini kita boleh ambil ibrah kepada kita hari ni. Bila datang bab dakwah, datang bab perbincangan, tak mau bincang akademik, tak mau bincang hujah, tak mau. Kami nak tengok magic, kami nak tengok miracle, kami nak tengok something yang orang akan takjub. Sebab tu hari ini orang mudah menjual beli agama itu kalau dia ada barang-barang yang takjub, benda-benda magic yang dia boleh buat. Kita tak nafikan karamah itu wujud, tetapi itu bukan keutamaannya. Sebab itu tuan-tuan, saya pernah sebut dah di sini, yang paling banyak tengok mukjizat Nabi antara orang kafir jahiliah, orang musyrik jahiliah dengan sahabat lagi banyak. Tidak, sahabat Nabi lagi banyak. Orang yang sama juga, tapi masa mereka jahiliah mereka tak tengok banyak sangat, melainkan mereka minta baru Nabi tunjuk. Itu pun bukan Nabi saja-saja tunjuk, kan? Tetapi dalam bila dah jadi sahabat, banyak kisah-kisah mukjizat Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi tak mau hampa masuk Islam sebab mukjizat ni ya. Itu bukan poin dia. Mukjizat ada, karamah ada, tetapi bukan sebab ini. Sebab kalau kita mengerjakan Islam itu kerana benda-benda yang magic, maka kita mengharapkan keseluruhan kehidupan Islam kita itu dengan benda yang magic. Dia bukan datang begitu. Dia sifat dia ilmu. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan ingat balik, tuan-tuan pun tahu kisah ni, bila orang Mekah tak tahu nak fight macam mana dengan Nabi, maka mereka pergi tanya orang Yahudi, kan? Orang Yahudi ni, Muhammad ni dia mengaku dia Nabi akhir zaman, hampa pernah sebut tentang Nabi, kan? Macam mana kami nak counter dia? Orang Yahudi kata apa dekat mereka?
dekat orang Mekah, jahiliah Mekah, pi tanya Muhammad 3 soalan. Tentang apa tuan-tuan? Tentang kahfi, tentang roh kan. Tanya Rasulullah 3 soalan ni. Kalau dia boleh jawab, dia memang nabi. Bermaksud orang Yahudi masa tu telah berpendidikan, telah ada kesedaran nak fight tentang hujah kebenaran kena ada ilmu akademik, bincang knowledge. Bukan bincang macam orang Arab buat zaman ni, iaitu nak tengok magic. Penduduk kota yang Nabi Soleh pi ni, penduduk Samud ini, kaum Samud ini, depa kata, wahai Soleh, kalau betul hang Nabi, kami nak tengok hang boleh buat keluar ada unta daripada batu ni. Sedangkan kalau keluar kau tak menambah apa pun iman tambah lah. Tapi dari sudut keilmuan ini tak ada. Depa tak mau hujah. Bila Nabi Soleh ajak hujah, kalau hamba kata Tuhan hampa berhala tu betul, datangkan hujah. Macam Nabi Ibrahim buat. Katok semua berhala. Sekarang ni Tuhan ni boleh cakap dengan apa? Nabi Soleh kata, Nabi Ibrahim kata kan, tak ada cakap. Itu hujah akademik yang boleh diukur. Tapi nak tengok unta keluar daripada bukit, nak tengok macam tu. Tapi Nabi Soleh layankan juga. Okey. Seorang kata macam, wahai Soleh, kalau betul hang Nabi, buat keluar unta daripada bukit ni. Bakat gelak. Dalam tafsir sebut bakat gelak. Ya dahakun, dia bakat gelak. Bila bakat gelak tuan-tuan, jadi melawak. Orang kedua sambut, keluar unta saja tak jadinya, kata. Dia mau unta tu, dia keluar, dia mengandung siap-siap dah. Gelak lagi, kuki gelak. Mereka dengan niat nak memperkecilkan Nabi Soleh. Orang ketiga pula sambung, takkan keluar mengandung saja, tak padan dia. Dia keluar, dia mengandung, dia beranak depan kita. Orang kata, gelak ni. Nabi Soleh sengak, dah duk simpan kan. Seorang lagi tambah, tak padan kita. Aku mau unta tu keluar, dia besar daripada unta-unta yang lain ni, baru betul. Duk melawak sama-sama mereka ni, buat main dengan benda agama ni, buat main. Dan dia punya besar tu, kalau dia minum banyak dekat telaga kita, daripada satu telaga, nanti kita akan bincang, daripada satu telaga sumber air, kalau dia minum dekat telaga, kalau unta ni minum telaga kita ni, habis ayam untuk hari tu. Maknanya mata ayam tu dah keluar rimpun bagi terapung ayam tu. Untuk yang apungan tu habis hari tu. Dia minum sekok dia lah. Pakak gelak. Bila gelak tuan-tuan, habis gelak ni Nabi Soleh kata, okey, habis dah hamba gelak. Okey, kalau aku boleh doa ke Allah, boleh keluar sebiji lagu mana hampa nak. Apa nak beriman tak? Sengap kenapa? Pasal Allah Ta'ala boleh buat semua benda kan. Maka seorang kata boleh. Okey, kami akan beriman. Maka Nabi Allah Soleh pun doa. Mereka menjawab ya. Nabi Soleh memegang dan mempercayai janji mereka. Selanjutnya dia berganjak bangkit ke tempat solatnya. Nabi Soleh buat apa? Nabi Soleh berbangkit bersemayang, lalu mengerjakan solat sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Ada orang tanya, Ustaz, mayang Nabi Allah Soleh, mayang Nabi-Nabi yang lain sama ke tak? Wallahu ta'ala alam. Tapi secara dalilnya, kalau kita buka hadis-hadis tentang Isra' Mi'raj, Nabi berimam dengan mereka kan, mengimami mereka. So secara aklinya pergerakan itu sama lah. Kalau tidak macam mana nak menjadi imam kan. Cuma di sudut kiblatnya, di sudut berapa rakaatnya, berapa fardunya, itu kita kena cari lagi lah. Saya pun tak tahu. Tak berani kita tahu kalau kita tak tahu kan. Baik, maka Nabi Allah Soleh pun doa, semayang lalu berdoa, dan Tuhannya Allah lah mengkabulkan apa yang menjadi permintaan mereka itu 100% sebiji. Every single point yang depa point out tadi tu semua dapat. Okay? Allah menyuruh batu itu agar bertukar menjadi unta betina yang besar sesuai dengan kriteria dan sifat-sifat yang mereka pinta. Batu ni kalau kita buka dalam ilmu tauhid disebut sebagai jamalat, alam jamalat, iaitu makhluk, bukanlah batu, pokok semua ni makhluk yang ada nyawa tak ada roh. Jamalat. Kita dah ingat Tok Guru kata kan, jamalat. Setelah unta betina itu muncul, mereka menyaksikan peristiwa yang sangat agung, pemandangan yang sungguh menakjubkan. Ya tuan-tuan, unta keluar daripada batu, out of nowhere. Di batu yang dipegang tadi ni, unta keluar sungguh. Dan unta tu keluar pula mengandung dan beranak pula depan mereka. Yang mereka nak dapat. Besar unta tu, betina. Dan dia minta betina, dapat betina. Nak mengandung, beranak, dapat. Okay. Dan menakjubkan kekuasaan yang hebat, dalil dan bukti yang tidak terbantah. Ramai di antara mereka yang beriman, namun majoriti dari mereka tetap berada dalam kekufuran. Ini menarik.
Bila dia, jangan duk minta dekat mereka tu, itu mustakbirin, golongan yang tinggi, golongan yang besar, para pemimpin. Orang-orang mustada'afin yang bawah-bawah ni duk tengok ya pemimpin ni pada atas. Keluar sungguh unta tu, maka yang di bawah-bawah ni terus beriman. Saya hampa nak soleh dah doa dan dapat unta tu. Apa yang orang-orang Samud sangka jadi senjata mereka, rupanya makan diri balik. Nah, tu point dia. Unta yang mereka sangka bila mereka minta tu, mereka dapat jatuhkan Nabi Soleh, rupanya unta tu keluar sungguh, dengan unta tu mereka yang jatuh. Unta yang mereka sangka dengan asbab unta itu orang akan gelakkan Soleh, rupanya dengan sebab unta itu mereka yang digelakkan. Ya? Dengan sebab unta tu juga lah Tuhan buat, mereka yang digelakkan. No? Ramai orang tengok unta tu pakat beriman. Nah, tetapi mereka menganiaya unta itu. Maksudnya majoriti mereka tetap engkar, tak mau ikut kebenaran dengan sebab mukjizat itu. Mereka kata pula Nabi Soleh ni pemuhung, gila, sihir dan sebagainya. Baik, pemimpin orang-orang beriman itu ialah Jundak bin Amir bin Mihlad bin Labid bin Jawas. Dia merupakan salah seorang pemimpin mereka yang menemui kemuliaan dalam Islam. Okay. Maknanya dalam ramai-ramai itu, grup yang follow Nabi Soleh, ketua ada nama Jundak bin Amr. Okay. Jundak mengajak anak saudaranya iaitu Syihab bin Khalifah. Semua nama-nama Arab, masih orang Arab kan, yang merupakan salah seorang dari tokoh antara mereka. Okay. Di atas ajakan itu sebenarnya dia bermaksud memeluk Islam, tetapi dia dihalang oleh mereka yang masih tetap mempertahankan status quo dalam kekafiran mereka. Okay. Namun akhirnya kerana itulah dia tetap memilih bersama mereka. Tidak jadi mengikut ajakan Jundak, perkara itu mengundang seseorang dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Nabi Soleh untuk berbicara menyayangkan sikap Syihab bin Khalifah yang berpaling selagi setelah menemui hidayah. Okay, orang Muslim itu bernama Mahrashi bin Ghanam Az-Zamin dalam cerita ni. Dan beritahu Jundak ajak anak saudara dia untuk ikut Nabi Soleh. Syihab ni ada kedudukan, ada jawatan dalam golongan besar-besar ni. Maka disebabkan jawatan, dia menolak kebenaran. Oh, dah lah ni. Ya. Maknanya Syihab ni dia tahu Nabi Soleh betul. Nampak saudara dia ajak ikut, dia tak mau ikut. Dalam setengah riwayat kata dia ikut dah. Kemudian sebab orang kata kalau hang ikut Soleh, hang hilang jawatan ni. Maka dia keluar Islam, dia pergi ikut depa tu juga. Ya. Baik. Maknanya kalau orang kata nak buat teka-teki, orang yang murtad zaman Nabi Soleh siapa? Nama dia Syihab bin Khalifah. Baik. Maka tuan-tuan, firman Allah Ta'ala, ayatan fazaruha ta'kul fi ardillah wala tamussuha bisu' fayakhuzakum azabun qarib. Sebab itu biarlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Unta tu bila dia keluar tuan-tuan, sepatutnya janji asal dia, unta tu keluar, hampa kena beriman kan? Kita dah ikat dengan yang tu. Tapi dia pun tak beriman, setengah saja beriman, yang lain tak mau beriman. Tak apalah. Dan unta tu pula tak kacau mereka pun. Unta itu cuma buat apa yang mereka minta, iaitu minum air di telaga, makan, bergerak sana sini, tak kacau orang, tak bercakap pun unta tu. Dia tak bercakap pun. Tetapi tuan-tuan, situasi dia, orang mana-mana yang tengok unta tu terus kata, ni yang unta daripada doa yang dia minta kat Soleh hari tu ni. Jadi viral cerita tu. Seluruh kaum Samud dia tengok je unta tu lalu. Unta mana besar sangat ni? Oh, unta ni lah tu yang mereka duk kata kat Soleh suruh minta tu. Soleh minta dapat sungguh. Ya ke? Pakat beriman. Maka dengan adanya unta tu di situ, walaupun unta tu diam tak bunyi apa, golongan kafir tak boleh duduk. Ada orang macam tu lah ni, ada. Dengan adanya dia tu, orang kafir tak senang duduk. Walaupun kadang-kadang dia tak kacau orang pun. Dia buat kerja dia ya. Unta ni tak kacau orang. Dia buat kerja dia ya. Bukan unta ni pergi celapak, pergi dakwah dah. Jalan, minum air, makan nasi, bama tu. Tapi orang kafir tak boleh tengok dia dah. Nak nisbah pada dunia hari ni banyak lah tuan-tuan. Dengan para ulama, dengan pertubuhan Islam yang dia ada tak kacau orang, tapi orang kacau dia. Orang tak boleh kalau dia ada. Kalau kita baca zaman Mihnah dulu, para ulama yang dirantai, yang dihukum, yang diseksa, hanya dengan dia ada ya. Dia tak kacau orang pun. Tapi orang tak boleh dengan dia ada tu. Pasal menggugat pengaruh, menghakis pengaruh golongan-golongan yang memegang pemerintahan. Tuan-tuan bacalah sejarah barat pun tak apa, tentang Galileo Galilei kan, yang dia punya prinsip dia
tentang bumi keliling bulan ke, bumi keliling matahari ke, matahari keliling bulan tu kan, yang berbeza dengan pendapat gereja masa tu, dia dihukum kena PKP kan, duduk di rumah sampai mati dia. Hanya kerana perbezaan fakta sains dia dihukum sampai mati. Banyak tokoh-tokoh lain lagi dalam sejarah Kristian saya baca yang sampai dibakar. Hans ni dia satu orang pengikut ajaran Luther yang beritahu kat gereja-gereja ni agar nak fight pakai Bible, jangan pakai kata-kata hamba. Dibakar hidup-hidup. Ya. Baik tuan-tuan, maka unta ni buat kerja dia aja, tak ganggu orang. Tapi orang kafir tak boleh tengok dia ada. Okey, baik. Keadaannya, tengok menuntut adanya satu kesepakatan agar unta betina itu dibiarkan hidup di dalam kalangan mereka, merumput dan meminum sehendaknya di tanah mereka. Hari demi hari unta itu lalu lalang, datang dan pergi ke sumber air. Setiba di sumber air itu, unta itu meminum untuk hari itu saja. Sementara mereka yang datang ke sumber air itu datang untuk mengambil air buat persediaan hari-hari berikutnya. Ini yang mereka minta. Bahasa mudah dia begini. Unta tu sampai dekat telaga, unta tu minum, habis ayam. Orang lemai bawa baldi kan, sambil duduk menyembang. Ingat Mak Piramli dulu. Dia cucuk tangan sini, dia cucuk tangan sini kan. Mak Penikah punya lepuk. Sambil dia bawa baldi nak pi cedok ayam, kering ya. Jadi geram. Aduh unta ni kan geram. Tapi nak geram pun tak boleh. Hampa yang minta macam tu. Dalam hidup kita macam tu tuan-tuan. Kadang-kadang apalah ujian, bala ke, ataupun orang kata apa, pengajaran yang Allah Ta'ala takdirkan dekat kita hari ni, kadang-kadang itu sebab permintaan kita juga. Ya. Ma asabaka bin hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa sahaja yang baik yang menimpa kita itu datang daripada Allah, yang buruk yang menimpa kita itu datang daripada diri sendiri. Kan? Bukan bermaksud kita tu Tuhan, tidak. Bermaksud perbuatan kita itu bawa kepada yang tu. Kita makan tak jaga ni, sampai satu tahap kita kena penyakit. Kita tak boleh salahkan Tuhan, ya Allah, kenapa tak sayang kat aku, bagi aku penyakit. Kita makan tak jaga. Kadang-kadang perbuatan kita itu seolah-olah kita nak benda tu. Kita kena aib, kita kena malu, kita kena saman ke apa ke, semua orang tahu. Sedangkan perbuatan kita itu yang bawa kepada benda tu. Akhirnya bila kita kena, kita menyalahkan Tuhan. Ya Allah, tak adil, kenapa aku kena macam ni. Contoh saya bagi Yang ni hasil yang saya jumpa sendiri berdasarkan kajian-kajian, berdasarkan pertemuan dengan orang ramai yang saya simpulkan. Ada orang yang jumpa saya lama dah bincang cerita, kan, kata Ustaz, saya semayang tak tinggal, Quran tak berhenti, kenapa Tuhan uji saya sakit teruk kan. Muda lagi, tua pasal 4-5 tahun ni. Okay. Tapi okeylah, saya cerita ni saya tak sebut nama dan dia pun tahu saya suka cerita. Kita dah bincang benda tu dengan dia dah. Semayang tak tinggal, dia kata mata jaga, tak buah lagu budak muda lain. Tapi kenapa aku sakit muda, sakit teruk kan. Member tak semayang lah, tak mahu sebut lah, keluar dengan perempuan kelak malam lah apa, zaman orang muda tapi tak sakit apa pun cargah. Nampak? Semayang satu bab lah, tapi makan hang tak jaga. Kadang-kadang hang makan serba tok nenek, yalah halai-halai lah, tapi hang campur suka-suka hati, nak tidur pukul sebelah 10.55 makan lagi. Perut tak ada nak proses. Lepas tu bila kita sakit, kita salah Tuhan. Sebab tu kita kata, kenapa orang kafir sihat nah Ustaz? Kenapa Allah Ta'ala tolong orang kafir makan pelik-pelik pun sihat dah. Mereka dengan tengok tuan-tuan senaman mereka lagu mana. Tuan-tuan pi pagi-pagi, tuan-tuan pi naik tu, apa, balik pulau punya Taman Negara tu, Taman Negara Teluk Bahang kan, Taman Negara tu lah, Penang ni kan. Saya duk rabat naik jugalah hiking tu. Tuan-tuan, anti Cina ni umur 70. Ni pegang tongkat duk rabat naik sejam tuan-tuan. Sejam naik, sejam turun ni. Tembus pergi belah sana tu kan, Monkey Beach tu. Saya sambil duk naik, saya menyembang dengan anti you umur berapa? 73 tuan-tuan. Tuan-tuan tengah kata kau orang, saya 30 pun sakit pinggang lah. Kita ni bukan saya kata kau orang, kata saya ni bagus tak? Kita pun sama tuan-tuan. Saya ni lagi telah lah kan, bangsa ni kita ni tengah malam lapak masak Maggi. Tapi bila main 3 series ni saya dah rasa dah. Weh, silap sikit pun sakit dah. Duk bayang macam mana umur 40 esok. Kan? Tapi kita tak boleh salahkan Tuhan sebab perbuatan kita tu yang bawa kepada benda tu. Habis tu semayang saya, Ustaz. Semayang Tuhan bagi, Tuhan bagi pahala lah. InsyaAllah. Tak payah takut yang tu. Itu satu bab. Sebab tu saya ingat lagi guru saya pernah sebut di sekolah dulu. Kita jangan duk katalah apa, benda sensitif, saya minta maaf. Mungkin orang berbeza dengan saya, tapi saya pegang yang tu. Baca Yasin, solat hajat, betul satu bab.
Tapi itu bukan bermaksud kita tak payah belajar. Kena belajar. Sebab kalau tidak, kita kena macam mana kita nak jawab dengan anak Cina, anak India yang pandai tapi tak pernah semayang pun. Sebab tu belajar. Tetapi Islam ada kelebihan yang lain. Tambah lagi dengan tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tapi hari ni kadang-kadang kita pergi donga, jampi pensel, jampi pemadam semua ni, belajar tak mahu dah. Bila kita kalah dan tewas, kita kata kenapa Tuhan tolong orang kafir? Bukan Tuhan tolong mereka, itu sunnatullah alam. Pandai berjaya, belajar pandai. Tapi Islam ni Tuhan tolong lagi. Ada berkat dia. Tapi kita bila kita semayang, tak tinggal solat hajat baca Yasin, belajar tak mau. Bila kita dapat teruk puasa, kita kata Tuhan tak tolong kita, sedangkan kita baca Yasin. Tak kena kat situ. Kan? Kefahaman ni tuan-tuan, mungkin tuan-tuan rasa macam, ada ke ustaz? Ada. Pasal saya duduk di sekolah. Memang ada orang faham macam tu lagi hari ni, walaupun dah 2020. Jampi ustaz no, jampi. Bukan saya tak anti jampi lah. Tapi belajar jangan tinggal, itu keutamaan dia. Okey? Kita dituntut untuk belajar. Kan Nabi sebut kan, fadlu alim ala abid ka fadli ala adnakum. Kelebihan orang alim ke atas orang yang wara, seperti mana kelebihan aku ke atas orang yang paling rendah di antara kamu. Hadis yang lain kata Nabi, fadlu ilmi ahabba ilayya min fadlil ibadah. Kelebihan ilmu lagi aku suka daripada kelebihan ibadat. Bukan bermaksud ibadat tak bagus, tapi dengan ilmu dia dapat memanfaatkan, memberi manfaat kepada orang lain. No? Itu yang silap. Baik, maka tuan-tuan, unta ni ya, bila dia duduk pergi minum, dia pun marah. Nak minum air kita habis dah lah, air tak ada sekarang ni. Macam tu lah kan. Maka tuan-tuan, sedangkan yang unta tu buat sebiji macam mana dia minta. Itu imbalan kepada kehidupan kita hari ni pun. Kadang-kadang apa yang kena atas kita, seolah-olah selama ni kita minta yang tu. Kita kena buang kerja misalnya. Mungkin sebab kita ni kerja culang-caling dan sebagainya, maka tak tahulah kan. Tapi kita percaya juga konsep takdir. Kadang-kadang Tuhan takdirkan kita dibuang kerja A, sebab Tuhan nak hadiahkan kita kerja B yang lagi besar nanti. Kehidupan kita ni begitulah. Impian kita ini sebenarnya Tuhan tunaikan. Walaupun kadang-kadang Tuhan tak tunaikan atas nama impian itu, tetapi hasrat impian itu Tuhan tunaikan. Kita kata, ya Allah, aku nak jadi cikgu. So besar. Kan? Tuhan tak bagi jadi cikgu, Tuhan bagi jadi guard sekolah. Kan? Bila kita besar, kita salahkan Tuhan. Sedangkan rupanya bila kita fikir berkali, aku bukan nak jadi cikgu. Sebenarnya aku suka budak-budak. Kan? Dan kalau Tuhan bagi juga duduk dengan budak-budak. Sebab kalau dia jadi cikgu, Tuhan tahu budak ni jadi cikgu esok, dia akan jadi angkuh dan sombong. Dan kalau dia jadi cikgu esok, tempat dia bukan di sini, di Sarawak tau. Maka dia akan jadi lebih jauh dengan mak pak dia. Maka Tuhan jadikan dia guard, dapat pahala besar. Hari-hari dia balik tengok mak pak dia. Mana nak tahu? Maksudnya Tuhan akan takdirkan impian sebenar dia itu, bukan nama impian dia itu. No? Baik. Okey tuan-tuan, saya sambung nah. Ada yang mengatakan bahawa mereka meminum susu betina itu secukupnya. Susu unta itu cukup bagi mereka. Ni benar. Dalam Quran tadi kita dah sebut. Kata Nabi Saleh, Allah Taala rakam, laha syirbun walakum syirbun fi yaumin ma'lum. Satu hari dia minum habis, satu hari yang peminum ramai-ramai. Kan? Itu perjanjian yang depa setuju. Sebab depa yang minta kan. Depa kata kalau unta tu mai dia minum sehari habis. Okey, Nabi Saleh kata, lah ni nak bagi adil, dia minum sehari, kenyang, habis telaga tu, esok yang naik balik, esok hampa pula minum, dia tak minum dah. Lusa dia minum, tulat hampa minum. Janji dah kata macam tu dah. Tapi bila unta tu buat macam tu, depa tak boleh terima. Sedangkan dalam tafsir disebutkan, walaupun hari kata Isnin unta minum, Selasa depa minum, Rabu unta minum, hari Rabu tu mereka tak boleh minum. Tetapi kata tafsir, walaupun mereka tak boleh minum minyak telaga, mereka boleh ambil susu unta tu, halal. Nabi Saleh bagi. Siap tolong bancuh susu ikut tahan kan. Gagah tak ada label Costa ya dekat badan unta tu. Dapat susu ikut tah. Nak apa lagi tuan-tuan? Mereka tak nampak yang tu. Mereka kata tak aci, unta ni minum habis. Sedangkan mereka tak sebut yang Tuhan bagi susu free tu. Walaupun tak dapat air, dapat susu tu tak sebut. Kufur nikmat ni maksudnya, bila Tuhan bagi banyak benda yang baik, sekali dapat buruk, dia tak sebut dah yang baik tu, dia sebut buruk tu lah. Dia kan dalam hidup dia ni berapa banyak benda baik Tuhan bagi. Sekali Tuhan bagi yang buruk, dia lupa yang baik. Ada hadis kan, Nabi sebut
Ketika mana anak Adam itu, saya tak ingat matan Arab dia, dimasukkan syubha, dimasukkan ke dalam neraka. Sorry, ayat dia macam ni, matan yang sebenar macam ni. Dia datangkan pada hari kiamat nanti orang yang paling derita atas dunia, min asyaddin nas, yang paling derita atas dunia. Atas dunia ni tak ada orang lebih derita daripada dia. Dia paling derita. Diambilnya itu, kata Nabi, ni hadis sahih Muslim, dicelupkannya dalam syurga satu celupan. Diangkat dia, ditanyakan padanya, ya benar Adam, wahai anak Adam itu, wahai anak Adam, adakah dalam sepanjang hidup kamu di dunia itu kamu pernah derita? Dia kata, la, aku tak pernah rasa derita ya Allah. Dia derita 70 tahun hidup atas dunia. Tuhan bawa satu celup dalam syurga, dia keluar-keluar, dia lupa derita dia. Orang yang paling bahagia atas dunia, dia toki Macau scam contoh, dia paling bahagia atas dunia ni, diheret dia, dimasukkan dalam neraka satu celup, naik balik. Allah Ta'ala tanya dia, wahai anak Adam, hang pernah bahagia tak atas dunia? Tak pernah bahagia, dia kata, ya Allah. Dia lupa kebahagiaan dia, baru satu celup kan. Oh, neraka, syurga ni tuan-tuan, hebat satu yang tak boleh syurga. Allah Taala sebutlah hadis kursi kan, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Walaupun digambarkan dalam Quran bagaimana sifat-sifat mereka syurga dan neraka itu kan, tapi tak boleh nak bayang. Ada orang tanya, Ustaz, kalau nak masuk syurga ni Ustaz, betul ke orang kata minta apa pun dapat? Boleh minta apa saja? Boleh. Jangan minta keluar lah kan. Tak keluar lagi kan. Kena semayang tak? Tak payah semayang apa dah. Tak ada sebarang taklif. Tapi boleh tak saya nak semayang juga? Nak buat apa? Taklif tak ada dalam masa tu. Kita bukan mukallaf yang terima taklif dah. Enjoy sahaja. Kadang-kadang bila kita fikir hidup tu punya seronok, kita rasa sabar Ustaz lah kat dunia ni, buat baik Ustaz tak apalah. Besok dalam syurga nak jadi jahat boleh tak Ustaz? Nak buat jahat apa? Saya nak curilah apa pun. Saya nak rasuah, kata rasuah, nak minum arak ke, nak lompat bati ke, ikut suka dalam tu. Sebab tak ada taklif. Tak ada taklif dalam tu. Tapi sifat penduduk syurga ni baik. Tapi bila kita ukur, kita salahkan ni tuan-tuan, sebab kita ukur syurga dengan dimensi dunia. Ustaz, apa syurga boleh ke buat bidadari sampai 70 orang Ustaz? Tak kira berzina, apa taklif tak ada kan? Yang jadi yang kata perkataan zina tu sebab taklif atas dunia ni diikat dengan nikah. Tak ada ikatan nikah jadi zina, ada ikatan jadi bagus, jadi sunnah. Tapi bila di syurga tak ada taklif tu, jalan 70 orang pun tak lakat tahu kan. Buatlah apa pun. Kalau kita kenang keseronokan syurga tu tuan-tuan, kita rasa macam dunia ni tak apalah, jalan cepat-cepat lah. Tapi bila kita fikir balik, Allah, kita dosa banyak, takut juga kan. Kemarin meninggal dunia Tuan Guru jadi fa'i kan, ramai rompin tu hebat seronok dia. Selesai dah perjuangan dia. Jadi kita kawan-kawan ada yang dah meninggal dah, bila kita muhasabah balik, member tu selesai dah, tak payah fikir dah. Kita hari ni tuan-tuan fikir macam-macam dia. Setuju tak? Fikir sini kok ada orang saham dah tak? Hari-hari pening kepala ni, kaunter apa naik, kaunter apa jatuh ni. Tak tentu Malaysia ni. Pilih kaunter Muhyiddin, kaunter Anwar naik, pilih kaunter Anwar, kaunter Muhyiddin naik. Pening. Tema politik ni pening. Saya ada sahabat ramai duk saham. Dia kata saham ni ada musim. Musim ni tema dia kesihatan. So kita beli kaunter-kaunter kesihatan lah. Kita boleh jangka unjuran. Nanti pengumuman vaksin akan keluar. Nanti kaunter kesihatan akan naik tinggi. Nanti pengumuman tentang Malaysia akan buat banyak pembangunan. Nanti kaunter-kaunter construction akan naik tinggi. Boleh baca dah geng saham dia kata. Tapi Ustaz, kalau main tema politik, sekarang tengah tema politik, tak boleh baca tu dah. Orang politik ni flip flop, tak boleh baca tu Oh dahsyat dah bang. Sambung tu habis dah ya Allah. Kata sikit je saya nak tutup yang pasal minum tu saja. Saya tak bunyi kau saya tak dengar. Tak bunyi tak, saya perlu sikit lagi Saya nak publish sama bagi tergantung. Maka depa kata kat Nabi Soleh tak boleh jadi wahai Soleh, unta ni dah minum banyak ni habis. Itu poin dia. Nabi Soleh kata hampa yang nak macam ni. Dah kami tak peduli. Nabi Soleh kata hampa dapat susu kan, tak mau tahu. Yang kami tahu dia minum banyak kami habis. Nampak tuan-tuan, ini orang kufur. Bila mana benda yang baik dapat dia tak mau sebut, dia sebut buruk ya. Okey, baik. Maka saya nak mati kat mana yang naik sikit. Sepi yang ni lah. Muka surat 151 tu, perangan pertama tu. Okey.
Waktu terus berlalu dan berlangsung dengan cukup lama. Kita nak putih yang tu nah. Maka masa berlalu, makin ramai orang beriman, depa makin tak tahan tengok unta tu. Sebab Nabi Saleh dia pesan, la tamassuha bisu, jangan sentuh dah dengan niat jahat. Sentuh nak belai tak apa, sentuh dengan niat jahat. Jangan. Sebab naqatallah, dia unta Allah. Jangan buat main-main. Okey. Unta itu berada di tengah-tengah mereka. Para tokoh pemimpin mereka berkumpul dan bersepakat. Bukan saya kata nah tuan. Ayat kitab sebut pemimpin. Memang golongan pemimpin depa berkumpul dan bersepakat untuk menyembelih unta betina itu. Nampak? Ayat yang paling utama Nabi Saleh kata, jangan sentuh dia pun dengan niat jahat. Depa pekat nak sembelih tu. Yang depa nak sembelih ni siapa tuan-tuan? Bukan unta ternakan Australia ke mana ke. Unta Allah yang keluar. Jadi depa tak tahu juga, tapi nak bagi tahu dia sebagai pelambangan sebab hangpa minta dia keluar special case. Special case dia keluar. Okey. Jangan sentuh. Tapi depa bincang, depa kata apa? Kita sembelih. Okey. Supaya mereka boleh tenang. Depa sangka dengan depa sembelih unta tu depa akan lega. Ini sangkaan mereka. Ya. Macam orang kafir lah. Depa sangka dengan depa bunuh orang Islam, depa boleh buat nanya kat orang Palestin, depa boleh lega. Tapi sampai sekarang hidup depa tak tenang. Tengok Presiden Amerika, pi mana pun 2 kenderaan. Ya, Air Force One ada 2, Marine One ada 2, Cadillac One ada 2. Nama saja One tapi semua ada 2. Sebab depa tak seronok duduk. Pi mana pun kena naik 2 randomly sebab takut orang bom. Okey. Baik. Depa sangka depa nak bunuh unta tu agar tenang, tidak lagi disebokkan oleh unta tersebut dan agar mereka dapat menguasai air itu. Syaitan memprovokasi dan menghiasi tindakan dan perbuatan mereka itu. Nanti kita akan sampai bab yang setan mai. Ya, setiap bulan depan yang tu. Dan depa bincang-bincang nak bunuh tak bunuh, setan mai. Ya, kisah yang sama dalam kisah Nabi Muhammad SAW kan yang diperbincang. Nak bunuh macam mana Muhammad ni? Nanti Bani Hashim akan marah. Setan mai kata kan? Mai kata bunuh ramai-ramai. Ini pun ada perbincangan tu juga. Kita akan jumpa dalam kitab nanti ada 3-4 kali yang setan mai merupa yang masuk yang bagi tahu cara. No? Ini pun nanti kita akan bincang bulan depan. Kita stop kat sini nah. Depa bincang nak bunuh unta tu. Okey, kita sambung bulan depan yang tu. Macam mana proses tu, apa depa buat, idea apa yang setan bagi. Nah, wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina fi riyatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'alna fila wala ma'ana wa la matma'una syaqiyyan wal matura wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.